Sejahtera semua, minta maaf sedikit lambat. Tadi tengah membuat tengah scalping tadi ya. So jom kita kelas kejap pukul 10.30 malam ni ada news impact. Okay, malam ni ada news impact. 10.30 malam, so rasanya kuat juga sebab dia adalah crude oil. Okay, so jom kita analisis jom kita study apa yang telah terjadi pada hari ini. Okay, alright. Kita tengok apa yang telah terjadi pada hari ini dan semalam. Hari Isnin. Isnin. Sekarang hari Rabu, betul? Hari Rabu. Okay. Rabu. Kita tengok hari Isnin dulu. Okay, hari Isnin. Alright, kalau kita tengok dekat sini, hari Isnin, ni hari Rabu, Selasa, Isnin. Okay, ni hari Isnin lah. So, jom kita tengok apa yang telah terjadi pada hari Isnin. So, kalau kita tengok, okay, kalau kita pergi higher time frame dekat H4, kita pergi dekat H1 lah ya. Kita pergi dekat H1, ini hari petak yang ni adalah hari Rabu, yang ni adalah hari Selasa, yang ni adalah hari Isnin. Okay, Isnin, Selasa. Ya. Okay, Isnin, Selasa, Rabu. So, kita nak tengok trend line. Kita nak tengok trend, kita nak mencari trend line resistance dan trend line support. Okay, korang kena faham lah apa itu trend line resistance. Saya dah balik-balik ulang lah. Okay, trend line resistance adalah dekat sebelah atas ni lah. Contoh trend line resistance adalah yang ni. Ya. So yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Ini adalah trend line resistance. Trend line support adalah yang ini. Okay. So ada key level dekat sana. 1, 2, 3. Right? Okay. So ni sama juga. Trend line support. 1, 2, 3. Okay. Alright. So yang ni pun trend line support juga. Okay. Right. So yang dekat atas ni adalah macam ni. Okay, sebab kita dekat H1 betul. So ini trend line resistance. Okay, dia secara berbentuk ni lah. Trend line resistance juga. Okay. Okay, dekat atas ni ada trend line resistance dalam keadaan up dalam bentuk downtrend. Okay. Okay, ada. Kita tak pakai macam ni Yang macam ni kita tak ambil. Ini bukan trend line resistance. Ini jangan ini salah. Ini kita tak boleh ambil sebagai trend line kita. Ini kita boleh ambil sebagai resistance. Tapi kita tak boleh ambil, kita boleh ambil sebagai resistance macam ni. Okay, trend line resistance kita hanya boleh ambil dalam keadaan lurus macam ni. Okay, resistance dan macam ni. Kalau macam ni, contoh ni ini bukan trend line ya. Ini bukan trend line. Ini kita tak boleh ambil resistance trend line daripada atas. Memang daripada atas tapi bukan dalam keadaan uptrend. Trend line uptrend ni hanya untuk trend line support macam ni. Okay, trend line support 1, 2. Okay, trend line support. Trend line support ni yang juga kita panggil sebagai uptrend. Ya, uptrend. Apa sebab kita panggil trend line support? Sebab kita nak ambil entry daripada key level tu yang ni. Satu dia naik kan, lepas tu dia sideways. Pas dia sampai lagi dekat kawasan yang ni, dia naik lagi. So, kita sambungkan point yang pertama dengan kedua ni macam ni. So kita dapat kawasan entry yang seterusnya yang inilah yang the next punya day tu. Ini hari tak tahu hari berapa ni, tapi yang ni adalah hari pertama, kedua, ketiga lah.
So kalau kita pergi dekat lower time frame, oke, yang contoh yang nih, kalau kita masuk dekat lower time frame, tengok contoh yang nih, kalau kita masuk dekat lower time frame, kita nak ambil yang ni saja ya, tengok nih, yang ni saja sebagai contoh. Kita tak ambil, kita tak tengok yang dua ni dulu, kita nak tengok ni saja dulu. Kita nak pergi lower time frame, jom kita pergi M5. 29 Jun 29 Jun. Oke, yang ni lah, yang saya marking tadi. Tengok ada uh, ada resisten dekat sana. Okay, ada resisten. Tengok ni. Sorry, ada support. Maafkan saya. 1, 2, ada rejection. Ada reaction. Lepas tu, news impact muncul, boom, dia fly. Apa sebab dia fly? Sebab dia berada dekat level support masa news tu tengah berlaku. Dan kalau kita pergi dekat higher time frame juga, memang dia nak fly pun sebab bila kita marking kita punya, tengok ni. Tu dia key level dekat sana, 1, 2 dan 3. So jom kita tengok apa yang telah berlaku sejak beberapa hari yang lepas. Kita tengok hari Isnin dulu. Jom kita tengok hari Isnin. So sekarang saya nak guna Edge One untuk marking ya. So saya terus tengok dekat sini. Kalau saya tengok, daripada ni. Ini yang hari Isnin yang ni hari Isnin. Hello. Ini adalah hari. Ini adalah hari Isnin. Hari Isnin. So yang ni pula hari Selasa. Saya nak tukar warna dia. Warna ni. Supaya kita senang nak ni. Yang tak ada warna ni, hari inilah. Jom kita tengok yang ni dulu. Hari Isnin. So kalau kita tengok, nampak sangatlah memang tengah trend line ni, tengah downtrend ya. Yang hari Jumaat tu, yang ni hari Jumaat, yang ni adalah hari Jumaat minggu lepas. Lepas tu kita tengok, masih lagi dia secara kasar dia harga masih menuju ke bawah ya. Harga masih menuju ke bawah. Jadi ada key level yang kita boleh nampak, kita boleh entry dekat sana. Ada key level lah. Jadi secara kasarnya kita masih boleh membuat tanggapan yang hari Isnin ni adalah kita akan tetap menuju pada sell lah. Kalau kita tengok apa yang telah berlaku hari Isnin, apa yang berlaku pada hari Isnin ni, dia start ni adalah dia punya dia masuk ni, ada pembahagi dekat sana, garisan putus-putus. Dia keluar saja, lepas tu ada satu rejection yang lebih rendah daripada yang sebelum tu. Yang ni tahu, kalau korang tengok betul-betul, nampak tak dekat sana, masa dia masuk dalam lebih kurang pukul 6 pagi lah waktu Malaysia, dekat sana ada satu harga dekat sana, dia reject, lepas tu dia naik lagi, dia reject lagi sekali. So dia reject, jadi dekat sana kita dah nampak ada
berlaku momentum ke bawah. Ya, lagipun memang kalau kita tengok market daripada sebelum-sebelum ni pun secara kasar dia masih lagi downtrend lah, masih lagi downtrend. So kalau kita pergi dekat M5, cuba kita tengok apa yang ada dekat M5. So yang ni lah. Okay guys, jadi kalau kita tengok apa yang berlaku minggu sebelum tu, hari Jumaat, lepas tu dia start masuk hari Isnin minggu ni lah. Ini adalah hari Isnin minggu ni yang saya marking warna ni. Pas dia turun, dia naik lagi, ada key level lah dekat sana. Memang dia tak boleh lah, dia tak dapat dia turun lagi. Dia turun. Okay, lepas tu korang tengok dekat Stoch, dia bersilang sell lah. Ada di sana ada, kalau korang tengok dia punya ni makin rendah, lepas tu makin mata kena tajam lah guys. Kena tengok betul-betul sebab kita pun memang kita punya, bila kita nampak dia sedang downtrend, kita nak entry sell saja. Itu kalau nak masuk sesi Asia lah. Kalau korang nak masuk sesi Asia, okay? Tapi kalau nak tunggu sampai US session start, waktu malam boleh, tak ada masalah. So senang saja cara dia adalah oleh sebab ni hari Isnin market dah bergerak kan. Market dah bergerak, so sukar saya nak melihat high and low. Untuk saya melihat high and low yang sebenar adalah saya kena pergi lower time frame. So kita punya SOP yang pertama untuk mencari SNR ni, okay, SOP kita yang pertama sekali adalah kita nak cari high and low. Okay, sebagai contoh, kalau apa yang berlaku dekat sini, kalau saya sendiri kita nak masuk entry masa sesi US session yang berlaku pada 9.30 8.30 malam waktu Malaysia. 8.30 hingga 9.30, 10.30 malam. Jadi kalau contoh ada news impact pukul 9.30 malam ya. Ada news impact 9.30 malam. Hari Senin tak ada news impact ya, tak ada news impact langsung. Tapi dia pacak 70 dalam 80 pips juga. Okay, baru dia turun semula. Apa sebab dia turun adalah senang saja. Sebab kita ada punya key level yang kita marking tu memang dia downtrend. Kita bagi dia macam ni saja ya. Kita ambil ni pun boleh, tak perlu nak risau yang kita nak marking tak kena lah macam tu. Rasa tak kena kan, sebab yang penting kat sana kita nampak ada, kita tahu kita nak melihat dia punya rejection tu. Sebab korang tak tahu, mungkin korang fikir dia nak reject macam ni kan, dia nak naik sampai atas tu macam ni, mesti korang fikir dia naik dulu sampai sini baru dia, sebab dekat atas ni ada dua support, ada dua resistance, jadi korang pun fikir macam tu. Okay, kalau dia sampai ni dia fly, dia sampai sini saya nak sell macam tu. Apa yang berlaku dia tak buat pun macam tu. Apa yang kita tengok dekat sana, apa yang berlaku dekat Stoch kita, dia bersilang sell. Dia bersilang sell di kawasan overbought. So kiranya dia nak tukar arah lah. Dia tukar arah, dia tak nak sampai dekat sana. So dekat MACD pun bersilang sell juga. Jadi bila kita insert kita punya Erun ya, Erun, okay, kejap ya guys. Okey, kejap ya.
Alright. So korang fikir, jom saya masukkan kita punya, okay, escalator kita dah masuk. Kita nak tukar dia punya ni. Kita nak tukar dia punya setting. Kita nak tukar dia punya setting. Okay, kita punya run adalah 8 dan 14. Cara nak setting, kalau korang ada PC, korang halakan korang punya cursor macam ni. Okay, kita tukar dia punya, pergi dekat inputs tu, ini tukar nombor 8. Lepas tu dia bawah dia kita tukar nombor 14. Okay lah. Okay, lepas ni kita nak masukkan kita punya, dia punya moving average. Kita tekan Ctrl N secara serentak. Ada moving average, cari moving average yang ada yang ni. Highlight dia, tarik dan ke arah tu lah. Lepas tu yang tu dia punya moving average adalah 9 previous indicator data. Okay, kita bagi warna hitam saja. So kita dah dapat apa yang ni lah, apa yang dekat sana. So kalau kita tengok dekat kita punya storage, okay, kita tengok dekat storage kita. Storage dengan ni, dengan storage dengan Erun dah bersilang sel. Okay, alright, dia storage bersilang dulu, lepas tu baru Arun. Jadi kita sel dekat sana. Right, so kalau kita pergi dekat M5, okay, apa yang berlaku dekat M5? So, okay, Erun dah bersilang, MACD bersilang, Erun bersilang, MACD bersilang, storage pun bersilang. Tengok dekat sana ya. Tengok ni dia punya dekat sana. Okay, 1, 2, 3 dia bersilang lah. So kiranya kita entry dekat Erun tu, Erun dia area kita boleh terus instant entry lah, kiranya boleh terus instant entry. Okay, instant entry tu dah confirm dah tu, dia tak sampai dekat sana. Okay, dia confirm buat dia buat macam ni lah. Kalau kita tengok dekat M5 ni ada dia lebih kurang macam ni guys. Okay, macam ni pun boleh. Yang penting dia tak perlu nak selari sangat, tapi ini kira dah cukup dah selari dah tu. Dah kira sempurna dah dia punya keselarian. Okay, so itu adalah kalau ni lah, kalau kita cari kalau kita nak berdasarkan penuh pada indikator bawah. Tapi sekarang ni saya nak korang ikut SOP yang saya dah ajar tu, SNR tu. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sesi USA dekat sini. Dia start dekat sini, US session start dekat sini. Okay. Yang ni ada area support, tengok dekat kiri ada kawasan-kawasan support juga. Okay. Jadi masa apa yang berlaku dekat sini apa yang berlaku saya tak sure. Masa tu saya tengok belum ada lagi low yang confirm ni. Okay, tapi bila kita fikir balik, saya nak target sell sahaja. Apa sebab saya nak target sell? Okay, sebab kita punya trend line yang kita dah marking dia adalah dia downtrend. Okay, dia downtrend. Jadi saya dah bagi tahu lebih awal sebelum ni. Okay, kita tak tahulah masa tu belum lagi mungkin macam ni ke. Okay, mungkin dia macam ni. Kita tak tahu lagi mana key level yang dia nak ambil. Okay, mana key level yang dia nak ambil. Tapi kalau korang tak yakin, so cara dia senang saja. Body kita buat marking macam ni. Shadow abaikan. Okay, kita buat macam ni. Pun boleh. Sebagai penanda sahaja dulu. Kita punya kawasan membuat tanda saja dulu. Tapi apapun,
walaupun sekarang nih, kalau korang berhadapan dengan situation macam ni, jangan risau guys. Sebab saya dah bagi tahu awal-awal, bila dia sedang menuju trend line, memang dia, dan kita nampak trend line yang key level yang berlaku ni adalah key level 1, 2, 3 ni. Korang tengok dia turun, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik, dia turun lagi. Okay, dekat sanalah yang tempat kita nak entry, yang ni lah, ni 1, 2, 3. Apa sebab kita nak sell saja? Senang saja. Sebab higher time frame pun memang dia downtrend, dia sedang downtrend. Jadi kita nak cari sell sahaja. Okay, jangan cari buy. Sebab buy ni dia temporary dan high risk. Lagipun kita, bila kita nak cari, kita ikut trend tersebut, kita tak sesat dengan kita punya perjalanan market tu. Jadi dekat sini, apa yang berlaku masa tu, saya tengok dia turun tahu guys. Dia turun sampai sesi US. Masa sesi US tu start, dia naik. Okay, masa tu, kita dah fikir awal kita, kita dah marking trend line kita. Trend line saya dah marking siap-siap. So kita pun korang kena berfikir, saya nak entry sell dekat sini lah. Tapi kita tengok, kalau stock ni semua ni bersilang sell, masa tu lah saya nak sell. Jadi kita dah nampak dia punya, kita jangan sesat ya, kita jangan nak cari buy. Bila kita nampak trend line tu sedang sell lah kita cari, jangan cari buy. Macam tu. Sebagai contoh yang hari ini punya situation, masih lagi downtrend. Saya ambil situation hari ini punya. Kita abaikan dulu yang ni. Kalau kita tengok yang apa yang berlaku sekarang ni, tengok market sedang menuju ke bawah. Tengok ni, ini hari ini ya. Jadi ini hari ini. Jadi korang rasa market nak bagaimana selepas ni? Okay, market nak bagaimana? Okay, kita dah dekat sini, kita dah dapat kita punya high and low high and low dah dapat. Okay, US session pun. Okay, kita cuba pergi M15, kita nak nampak lebih detail ya. Kita cuba alihkan tumpuan pada ni dulu. Jadi apa yang kita, trend line saya dah marking dekat atas ni. Okay, trend line saya dah marking. Okay, trend line saya dah marking warna biru. Saya dah bagi warna biru marking supaya kita senang nak tengok. Okay, yang ni adalah sell pada waktu sesi Europe session tadi. Ya, dia sell 99 pips. Apa sebab sell? Sebab memang dia dah sampai key level dia. Area key level yang memang kawasan entry sell lah. Okay, key level dia tu. Okay, tengok ni. Jadi itulah sebab masa, kalau ada yang, itulah reason sell masa sesi Eropah tadilah. Okay, masa tadi saya busy, saya sibuk. Tak sempat saya nak cari entry. Saya nak ingat balik sedih lah. Okay guys. Tadi dia pergi dari pukul 3 petang sampai menuju sesi Eropa, sesi Asia, sesi US. Dia punya position sell sangat-sangat strong ya. Okay, jadi jangan terlepas pandang. Jadi jadi kita nak, sekarang saya dah tanda trend line kita. Lagi 5 minit ada news impact, kita tengok apa yang berlaku. Lepas kita nak cari high and low. Apa yang berlaku dekat sini, mula-mula sekali harga start daripada sini, lepas tu dia naik. Ini harga tinggi lah, harga tinggi. Apa sebab harga tinggi? Tak ada harga yang selepas ni, tak ada lagi harga-harga tinggi. Inilah yang harga paling tinggi. Jadi itu kita ambil sebagai harga tinggi, dan dia turun sampai sesi US tadi, sampai yang ke bawah ni lah. Ini yang paling rendah sekarang ni. Ini yang paling rendah. Kita boleh lagi 5 minit nak start kan, kita nak cepat-cepat marking, kita ambil ini sebagai lower, harga rendah. Ini harga tinggi. Kita tarik Fibo. Oleh sebab harga telah membuat pembentukan daripada atas ke bawah, menuju ke bawah. Kita tarik Fibo seperti ini. Sila maklum ya, abaikan extension yang dekat atas tu. Tujuan kita tarik Fibo ni adalah kita nak cari SNR sahaja. Tujuan kita nak cari SNR. Level 100 ni, yang trend line ni kita dah boleh buka lah. Warna hitam ni kita buka, ini pun kita buka. Jadi sekarang ni level 100 ni adalah level resistance kita.
kita ambil kita punya shape. Oke, lagi level support kita dekat paras 0.00. Oke, retracement zone. Retracement tuh yang juga kita panggil sebagai golden zone, yang mana juga kawasan trap area bagi saya. Kita bagi dia warna nih. So, kalau kita tengok dekat bawah sini, dia buat breakout dekat sini. Ini daripada ni dia turun ke bawah, dia kiranya breakout lah. Mana yang dia BO yang ni, dia BO yang ni. Ini change of character, ada EQH dekat sana, EQL bukan EQH. EQL bermaksud equal low. Okay. Itu nanti baru saya explain dengan korang. Saya tak boleh nak sebut tu dekat sini sekarang. Okay, dia breakout. Yang saya boleh katakan hanyalah dia breakout. Lepas tu dia main dekat kawasan retracement. Dia ambil support baru dia retrace. Ya. Dia breakout baru dia retrace. Dekat sini tak ada breakout langsung yang berlaku. Dekat sini tak ada BO langsung. Ada, okay. Ini dia main. So, bila dia jatuh kawasan support, dia main, dia terperangkap di antara support dengan kawasan support dengan kawasan golden zone. Jadi bila dia terperangkap, bila dia secara otomatik dia breakout, ini breakout, dia breakout, dia tak boleh nak sambung fly terus, dia datang balik. So kita punya potential sekarang adalah menuju sell. Dia menuju sell sekarang ni kalau sekiranya kita punya indikator menunjukkan yang berlaku persilangan sell secara serentak. Okay. Sebab sekarang ada news impact lepas ni tahu, ada news impact lepas ni ya. Lagi 1 minit guys. Okay, lagi 1 minit. So sekarang kita punya sekarang ni harga dekat support. Okay, sekarang harga berada dekat support ya. Saya nak padam ni dulu. Okay, sekarang harga dekat kawasan support. Betul kita nak lepas kalau korang rasa macam ragu-ragu, betul ke yang ni support? Betul ke yang cek coach DC aja ni ini support? So senang saja korang ni ada support dekat sini kan. Tapi kalau korang still tak yakin, korang tarik pergi sebelah kiri, jauh lagi sikit. So dekat sana ada support dekat sini. Sama juga dengan yang ni, kita cari betul ke yang ini adalah resisten ni. Tarik sebelah kiri, cari. Ada 1, 2 dan sambungan ni yang 3 lah. So kita dah dapat kita punya golden zone, abaikan macam tu. Golden zone abaikan macam tu. So jadi sekarang kita dekat M15, kita pergi dekat M5. Ada lagi yang saya lupa nak bagi tahu dengan korang. Okay, kemungkinan besar sideway pun ada juga, dia nak sideway pun ada juga. Tapi belum tahu lagi. Okay, kita tak tahu mana yang akan okay, ada rejection dekat sana. Ada rejection. Tengok tu candle dekat M30 ada shadow. Okay, Stoch bersilang sell. MACD paras negatif MACD paras negatif. Cuma Stoch ni sedang membuat persilangan buy. Okay, dia buat persilangan buy. Okay, lepas tu kita pergi M15 lagi. Kita tengok apa yang berlaku dekat M15. Stoch bersilang buy juga. Okay, Stoch bersilang buy. Okay, dia turun ke bawah. Right, dia turun ke bawah, breakout ke bawah. Okay, breakout ke bawah. So dia dah BO lah kiranya. Ya, dia dah BO. Dia ni tanda-tanda akan berlaku change of character lah. Okay, dia BO, sabar dulu. Okay guys, untuk case ni, situation macam ni, kita pergi M5, apa yang ada dekat M5. Okay, dekat M5, berlaku persilangan secara serentak ya, dekat sini. Dia dah berlaku tengok ni, dia menuju persilangan serentak lah lebih kurang. Ya, akan berlaku persilangan.
Ini 1, 2, 3. Oke, so kita tengok macam potential memang menuju sell lah. Lagipun dia dah macam mana nak bagi tahu, dia dah bila dia break daripada ni, dia break, dia pull back. Okay, dia tak boleh nak terus turun ke bawah, dia pull back, yang juga kita sebut sebagai retrace. Dia ambil golden zone ni sebagai retracement lah. Tengok tu, baru dia turun ke bawah. Jadi bila kita nak membuat apa, nak entry, kita jangan rasa rasa tergopoh-gapah nak entry. Contoh bila dah breakout kan, jangan terus nak entry. Korang fikir sebab tadi saya memang ajar dengan korang entry dekat level support and resistance. Tapi bagaimana dengan situation kalau korang jumpa situation macam ni? Dia breakout, dia BO golden zone. Sebab situation breakout ni boleh berlaku macam ni tau. Okay, sekarang ni dia dah breakout golden zone, retracement area, dia retrace, baru dia turun balik. Okay, lepas tu dia turun balik, lepas tu sekarang ni kalau kalaulah yang ini kena break, sebab sekarang pun memang kita mencari sell. Kita memang nak cari sell. Okay, kita memang nak cari sell. Kalaulah dia teruskan momentum ke bawah, tak payah tak perlu nak risau nak sell dulu pun boleh. Korang tunggu satu situation dekat yang mana pastikan dia BO dulu. Okay, dia BO, tapi sekarang ni dia dah cocok ni keluar ni shadow, takut fake out sahajalah. Kita risau fake out. Tapi kita tengok dekat M15, dia dah okay, dekat M15 dia macam nak bersilang sell lah. Okay, M15 dia macam nak bersilang sell. Okay, Stoch dah bersilang, tapi sekarang ni Stoch punya persilangan bukan dekat kawasan oversold dan overbought. Okay, iaitu bukan dekat kawasan support and resistance. Persilangan sell ni telah terjadi dekat kawasan retracement, golden zone area. Okay, dekat golden zone area. Okay, dekat golden zone area. Cuba kita tengok yang ni, minggu lepas yang okay, golden zone area. So kalau kita tengok dekat sana, sebelum news impact berlaku, satu candle panjang ni dia dah gerak tau, dia dah gerak menuju ke kawasan support yang ni. Lepas tu crude oil punya news impact tadi start saja, boom, dia satu biji lagi candle sell. Sekarang pula dia ni kiranya kita tengok sama-sama lah. Kita tengok sama-sama. Dia nak, sebab benda dah jalan kan, Lagipun dekat Stoch ni dia punya persilangan bukan dekat area overbought. Okay, atau dia bukan membuat persilangan buy dekat area oversold. Tapi apa yang dia buat dia berada dekat tengah. Ya, dia berada dekat tengah. Jadi macam yang saya bagi tahu dengan kita punya grup tadi, paling best adalah bila kita nak membuat entry dekat kawasan support and resistance. Okay, hanya entry dekat area support and resistance saja. Ataupun kalau dah breakout, dia jadi macam ni, resistance become support become resistance. Macam tu. Ini resistance. Contoh yang ni, kalau dia break, so resistance become support. Dia break, kalau contoh dia break lah. Contoh yang ni, dia break. Okay. Lepas tu dia jadi resistance. Resistance become support, jadi resistance. Macam tu lah lebih kurang. Kalau ni macam ni, kalau susah nak explain. Kalau ni dia break, kalau ni dia berjaya breakout kita punya support, so dia tak boleh terus terjun ke bawah. Dia tak boleh terus terjun ke bawah. Dia mesti kena
dia kena datang untuk menyentuh kawasan yang saya dah marking ni, magenta warna color ni, dia nak ambil jadi sebagai resistant lah. Okay, dia tembus, dia jadi resistant. Okay, dia support, dia naik begini, baru dia. Okay, kalau kita tengok dekat sana dah, dia fly pula. Apa sebab? Sebab dia dekat kawasan support. So nasihat saya dengan korang, nasihat saya, kita jangan buat entry dekat area retracement, sebab area retracement ni dia cenderung pada manipulation lah. Dia cenderung kepada manipulation. Tapi kalau kita tengok dekat sini memang dia bersilang sell. So mungkin dia akan sell jugalah, tapi kita tunggu confirmation dulu. Belum confirm lagi tu. Bagi saya belum confirm ya. Kalau saya belum confirm lagi. Tengok dekat M5, kita kena rajin switching dia. Ni kalau bersilang buy ni, kalau ni dia bersilang buy, ni stock ni, memang dia terbang pergi sampai sini. Memang dia ambil lagi kalau sampai dekat sini. Lepas tu sideway lagi. Ni kalau ni MACD bersilang buy, memang confirm dia terbang lah. Lagipun dekat sini dah, ni M15, M30, ni stocks dah start bersilang buy. So itu kesan dia kalau masa tip saya untuk korang bila korang nampak stocks ni dekat kawasan tengah-tengah, siapa yang ikut kelas hari ni memang inilah macam ni masih dekat kawasan tengah permainan dia, tengok apa yang berlaku. Okay, dia macam itulah. So kita tengok lagi ada tak? Ni. Bila dia ada dekat support macam ni, tengok ni jauh dia pergi, tengok 88 pips. Yang ni pun support juga. Ni 39 pips. Lepas tu dia dah naik balik, memang ni dia naik balik. Okay, right. Persilakan sell. Lepas tu dekat sini jangan entry. Okay, dekat sini kita nak entry, re-entry boleh. Okay, boleh re-entry. Sebab itu memang dia dah berada dekat support lah. Tapi sebenarnya entry dekat sini tau. Re-entry memang dekat sini. Okay, yang ni boleh entry juga, dibenarkan. Sebab dia lebih rendah persilangan tu. Tapi bila dia dah macam situation yang ni tadi, okay, situation yang macam ni dia daripada ni tau, dia daripada sini. Okay, dia daripada sini menuju ke dia start turun ke bawah sebelum news impact start tu 9.28 tadi saya tengok dia dah start turun ke bawah. Jadi dia sentuh support area ni. Okay, jadi kalau kita tengok ni candle dekat stocks dekat area ni. Tengok warna, saya bagi warna hitam. Dia bermain dekat tengah guys. Dia bermain dekat tengah. So dia akan kekal macam ni lah. Tapi saya tak tahu lagi lah nanti macam mana. Kalau nak ambil entry pun wajib kalau boleh ambil daripada kawasan area overbought dan oversold lah ya. Ambil daripada sana. Kalau boleh lah. Dia main-mainkan kita dulu. Sekejap saya tengok lagi ya. Okay, macam ni. Asalkan dekat tengah lah. Ni. Ada persilangan tapi dekat area tengah tu. Dia bahagian di dalam tu, di tengah-tengah. MACD dia sendu lah dia punya puncak guys.
So kalau kita tengok dekat sini, di daripada sini, lepas tu dekat sini. Dia bersilang sel di dekat M15, M5 coba tengok. M5. Okay, M5. Tengok dia taklah tengah sangat betul tak? Di bersilang. Kita nak yang macam ni, yang sangat-sangat macam ni lah lebih kurang guys. Dia halus. Yang ni korang kena buat latihan lah. Okay, dekat sini kalau kita tengok sekarang ni, dekat M5, macam tu lah, Stoch. So mungkin dia nak ambil lah atas lagi, main, turun, naik lagi. Tak kuat News Impact crude oil ni. Sideway dia punya ni. Sideway dia punya momentum. Berapa pips biar betik ni dia. Rasanya dia nak fly lah, tapi ambil masa ni. Ambil masa guys. Lagipun persilangan ni berlaku dekat tengah lah. Tapi dia dah masuk, dia dekat kawasan resisten juga, support. Macam tu guys. So, okay, so ini adalah situation yang akan berlaku, yang akan korang jumpa lah. Okay, walaupun saya dah ajar cari SNR macam ni. Okay, kita nak pergi lagi. Okay, saya nak masuk lagi satu. Kita tinggalkan ini dulu sekejap. Okay, kita tinggalkan dulu. Kalau dia ni, object list. Okay, kita tinggalkan dulu. Kita nak pergi hari. Okay, lagi 5. Okay, kita nak pergi. Kita nak masuk hari ni pula. So tadi kita dah tahulah kita punya trend adalah downtrend. Kita mencari sell. Okay, kita mencari sell. Okay, kita mencari sell. Korang boleh buat macam ni juga tahu guys. Tengok korang ambil yang minor punya trend line. Korang dah marking. Contoh korang dah marking macam ni. Okay, korang dah marking macam ni. Untuk gambaran secara kasar saja, untuk korang membuat pemerhatian, trend, untuk nak tahu saja trend dan juga mungkin potential key level lah, Okay, kalau kita korang boleh buat macam ni juga tahu. Korang nampak ada satu yang selari ni macam ni, tengok ni selari ni, shadow tu dekat M15 lah, jangan M5 ya, dekat M15 lah, kurang-kurang lah. Korang boleh buat macam ni tau. Ya, korang boleh tak salah, memang yang inilah ni. Korang boleh buat macam tu. Yang terkini dia punya ni, terkini. Okay, terkini. Yang ni dia memang ni lah. Tak dapat. Dia rata saja. Ni ke M15, kadang dia nak pergi M5, okay, tu. Kadang-kadang korang boleh ambil ni sebagai ni juga. Bukan kadang-kadang, selalunya lah. Okay, selalunya memang ni. Tapi yang macam ni, kalau macam pastikan dia macam ni lah, dia macam ni. Dia macam apa, nak bagi tahu dia selari dia punya panjang pendek sama. Tengok yang ni sama juga. Macam ni hari tu. Dia lebih kurang sama aja. Dia lebih kurang pendek panjang dia sama. Dia punya key level
tengok candle cuba naik balik, dia reach kawasan tu terus dia cocok balik pergi bawah. Dia tak boleh ni nak lawan. Ni sama juga, tengok ni. Lepas tu dia break trend line tu. Okay, kita marking daripada sini lah. Okay, key point dia dekat sana. Sebagai rujukan kita sahaja untuk kita melihat, walaupun sebenarnya kita tak dapat melihat secara dia punya dekat mana exactly, tapi itulah yang akan membantu kita nih, garisan-garisan itulah yang akan membantu kita sebagai key level untuk kita membuat entry. Okay, so saya nak tengok yang hari Selasa pula. Ini hari Selasa. Okay, kalau kita tengok sekarang, kita dah tahu trend line kita memang downtrend, so kita nak cari sell sahaja. So kalau saya tengok dekat sini, sesi Amerika dekat sinilah, yang ni sideway ni. Oh, okay, momentum dia dekat sini. So kalau saya tengok apa yang masa semalam kemarin punya lah, tak ada news langsung, harga rendah, harga tinggi dekat sini. Okay, kalau contoh kita nak masuk news sesi US lah. Okay, kalau saya tengok dekat sini apa yang berlaku adalah telah berlaku sideway, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dia bukan macam yang hari ini punya. Yang macam hari Isnin. Hari Isnin dia turun yang hari Isnin dia buat harga tinggi dekat sini, lepas tu dia buat harga rendah dekat sini, lepas tu dia naik. Bila korang nampak macam ni kan guys, korang standby, korang nak contoh, saya nak masuk sesi Eropah sebab saya tengok sesi Asia ada buat pembentukan harga tinggi, lepas tu dia buat harga rendah, baru dia naik balik. Jadi korang masa tu, korang dah boleh ambil untuk marking lebih awal, korang dah boleh start marking high and low lah. Masa tu high and low. Okay, lepas tu dia turun naik sampai sesi Eropah. Yang ni adalah sesi Eropah. Okay, ini adalah sesi Eropah 9 pagi. Ini 3 petang. 43 pips. Jadi apa yang berlaku dekat sana adalah masa korang marking macam ni, contoh sebab dia buat harga tinggi, lepas tu dia turun harga rendah, lepas tu dia naik betul, lepas tu dia turun naik sampai sesi Eropah tu start, sampai nak pukul 3 petang sesi Eropah tu start. Okay, dia nak harga tinggi, harga rendah ni masih kekal, masih valid, sebab tak ada yang pecahkan dia. Hanya selepas sesi Eropah tu selesai, baru sesi Eropah tu pecahkan harga rendah yang ni, tengok dia pecahkan, tapi masih kawasan support area dia pecahkan. Jadi harga rendah yang baru adalah inilah, tapi kita dah ambil TP macam ni, kita dah take profit ni daripada sesi Eropah tu. Tapi dia lepas tu kita dah, kalau saya dah stop untuk scalping, saya dah take profit semua. Saya tunggu sampai sesi Amerika. So apa yang berlaku dekat sini, sesi Amerika yang berlaku pada pukul 8.30 malam waktu Malaysia, dia buat lagi harga lagi rendah, low lagi sekali. Dia buat lagi low. So ini adalah harga rendah kita yang barulah untuk kita mencari entry dekat sesi Amerika. Okay, tapi kalau kita nak cari yang ni, sesi Eropah ni, okay, yang start pada pukul 3 petang, ni kalau tengok kat sana 9 pagi, tengok bawah sekali 9.91 minit pagi dekat Eropah, maksudnya 3 petang dekat Malaysia. Jadi kita
ambil kita nak entry dekat sana, nak cari entry, kita ambil high, kita ambil low, okay, lepas tu kita tarik Fibo, okay, dengan kita punya entry adalah kita nak cari sell saja. So secara kasar kita nak cari sell saja, okay, kita nak cari sell. Okay, apa yang berlaku masa ni adalah harga turun, dia naik lagi, turun, naik, turun, naik. Jadi kita nak cari kita punya key level lah. Mana key level saya korang pun mana saya nak letak key level ni. Jadi kita ambil lah yang paling minor punya, tak payah nak ambil major sangat. Jadi kita nampak dekat sini satu yang kita boleh guna, pakai, nak ambil ni pun boleh. Tapi kalau kita buat macam ni, masa tu kita tak tahu line dia tak berapa selari, kita nak tak ada channeling. So at least kita nak channeling 2 point. Satu point pertama, point ketiga kita tengok yang sebelum tu apa yang ada dekat sana. So kita channeling yang ni dengan yang ni, okay. Kita dah nampak channel kita dekat sana. Okay. Nak ambil shadow macam ni pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tahu mana potential entry point tu sahaja dulu. Lepas tu kita dah dapat trend line kita, minor trend line, high and low kita dah dapat. High and low, trend line pun dah siap pasang, kita nak tarik Fibo. So oleh sebab harga daripada atas menuju ke bawah, okay, tengok daripada atas menuju ke bawah, okay, lepas tu tak ada sebarang harga yang tinggi atau rendah yang memecahkan harga tinggi dan rendah tu, hanya pada selepas sesi Eropah tu tamat baru harga tu pecah lah. Jadi kita nak tarik daripada atas ini ke bawah, okay, nak bawah. So abaikan, apa yang kita nak abaikan adalah jangan abaikan extension dekat yang kita nampak dekat ni, area ni. Kita nak guna Fibo ni, kita tarik Fibo untuk cari SNR dulu. So kita punya kawasan support adalah, kita punya resistance adalah kawasan 100. So yang ni kita tarik. Itu sama juga macam yang tadi. Saya ucap laju sikit. Okay, lepas tu kita nak letak lagi sekali kita punya rectangle adalah kawasan support. Kalau kita tengok dekat bawah ni, garisan paling akhir dekat Fibo tu, itu adalah tu dia guys, momentum dia. So Jun nama. So potential sell sebab trend line kita pun memang sell. So memang strong sell lah. Di awal-awal tadi dia dah turun lebih awal, dia dah start momentum tu. Tadi kalau korang perasan masa saya bercakap-cakap tu 8.25 minit malam, 8.28 PM sebelum ni, dia start turun ke bawah tau. So strong hint lah. Dia ambil resistance daripada paras Fibo tu. Daripada paras resistance tu, dia gunakan retracement level yang golden zone tu sebagai resistance dia. Dia break, dia main sideways, dia ambil tu sebagai resistance dia. Dia terus Jun nama 49 pips. So trend line kita pun secara keseluruhan up down trend, betul. Tengok, jadi kita hanya nak cari sell saja. Kita tak nak cari benda lain, kita nak cari sell saja. Okay, kita marking trend line macam ni lah. Memang dia tak sampai, tapi itu sebagai kita nak pergi higher time frame ni. Higher time frame melihat trend line tu sebagai rujukan saja dulu. Nanti kita punya point of key level yang sebenar adalah dekat lower time frame. Kita nak tengok lower time frame. Jadi apa yang kita nak tengok dekat lower time frame adalah kita mencari apa yang poin-poin yang kita boleh channel, yang kita boleh rasakan selari dengan tu. Okay, yang macam ni pun boleh. Okay, kalau tengok dia selari tau guys. Korang nak macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, tak ada masalah. Yang penting korang tahu kalau dia betul-betul dalam trend harga ni lebih rendah daripada ni. Tengok, lebih rendah daripada yang ni. Ni lebih rendah daripada yang ni. Ni, so dia memang nampak bagi hint sell lah, strong sell lagi. Okay guys, so kita kembali pada yang ni. Kita nak pasang kita punya support pula. Lepas tu kita nak pasang golden zone. Okay. So apa sebab sell dekat sana? Apa sebab sell?
Sama macam situation yang sekarang nih. Apa sebab sell dekat sesi Eropah? Senang saja, dia breakout, dia main-main dekat sana, dan dia sentuh kawasan, dia berada masuk dekat kawasan, dia sesi itu start, sesi Eropah itu start, dia terus dia junam. Dia junam, apa sebab junam? Sebab golden zone ni dah bertukar jadi kawasan sebagai dia punya apa, dia punya support, dia punya resistance. Okay, dia breakout, dia sentuh dia tak boleh nak fly terus kan, dia tak boleh nak, tak boleh nak terbang jatuh terus, dia mesti nak retrace. So tapi selalunya lepas dia breakout, dia tak akan retrace terus. Retracement tu akan berlaku masa sesi itu buka, open session tu, sesi itu buka, baru akan berlaku retracement. Sama juga macam hari ini, yang berlaku hari ini. Yang ni dia naik dulu, memang belum, dia ni tak berlaku breakout langsung, tak ada breakout langsung. Tengok harga ni masih sama dengan yang ni. Lepas tu dia breakout, yang ni adalah BO, dia break, lepas tu dia naik balik. Jadi masa ni ramai yang sell. News impact belum start lagi, ramai dah yang sell dekat sini. Tapi bila dia sell, candle spiking, floating lah. Jadi sesi itu start, baru valid retracement tersebut, dan dia sama juga yang berlaku macam ni lah, yang sekarang tadi dia junam. Boom, junam. Berapa pips dah, guys? 114 pips daripada ni tadi. Kalau kita pergi lower time frame, kita dah nak habis kelas. Jauhnya dia punya breakout. Jauhnya dia punya stretch.